Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United, aku Syahid, dan hari ni kita akan review Man United menentang Luton. Okay, Man United menang 1-0 menentang Luton dan ini merupakan kemenangan yang keempat dalam 5 perlawanan. Petanda yang baik untuk Man United, tapi sekiranya kita tengok berkenaan dengan rekod 5 perlawanan terakhir Man United dalam Liga, itu tak mencerminkan apa-apa sebenarnya berkenaan dengan prestasi Man United. Kalau berdasarkan perlawanan Man United menentang Luton, Man United sepatutnya boleh menang dengan lebih bergaya, tapi disebabkan atas beberapa faktor yang aku akan ceritakan sekejap lagi, Man United gagal untuk menang lebih daripada 1-0. So, sebelum kita bermula, aku nak jemput korang untuk join grup Telegram Kita United. Link dia ada dalam description box. Dekat situ kita akan kumpulkan seberapa ramai peminat-peminat bola sepak yang khususnya meminati Manchester United untuk berbincang setiap hari yang berkaitan dengan Man United. So, mana-mana yang nak join, boleh klik link tersebut, ada dekat dalam description box. Alright, Man United menang 1-0 menentang Luton Town dan ini adalah kemenangan keempat daripada 5 perlawanan dalam Liga. Sekiranya kita tengok kepada rekod ini, 4 daripada 5 perlawanan terakhir dalam Liga memang nampak cantik. Tapi hakikatnya Man United sebenarnya struggle untuk menang dalam perlawanan-perlawanan tersebut. Dengan Brentford kita menang 2-1 pada minit-minit terakhir. Dengan Sheffield pun kita menang 2-1. Kemudian kita tewas 3-0 kepada Man City, menang 1-0 menentang Fulham dan juga menang 1-0 lagi sekali menentang Luton. Dengan margin 1 gol saja mengesahkan Man United punya bahagian serangan tidak memberikan apa-apa impak dalam setiap peluang yang mereka terima untuk menjadikan gol. Dan apa yang kita boleh lihat dekat dalam perlawanan Man United menentang Luton kali ini, seperti yang aku ceritakan sebelum ini, Luton akan bermain low block dan cuba membuat counter attack bila mereka ada peluang. Itulah yang terjadi kepada Man United, di mana mereka menghadapi kesukaran untuk menembusi barisan pertahanan Luton. Tetapi yang menariknya dalam perlawanan kali ini, banyak peluang yang Man United terima untuk menjaringkan gol, lebih-lebih lagi pada separuh masa pertama, yang mana mereka ada terlalu banyak chances untuk menjaringkan gol, tapi semua peluang-peluang itu telah disia-siakan begitu saja. Lebih-lebih lagi daripada Rasmus Hojlund, daripada Bruno Fernandes, Marcus Rashford, yang masing-masing banyak membazirkan peluang-peluang yang mereka terima. Dan kalau berdasarkan peluang-peluang yang mereka dapat ni, Man United sepatutnya kalau mereka clinical, mereka easily boleh dapat 2 gol ataupun 3 gol pada separuh masa pertama. So, pada separuh masa pertama mereka berakhir dengan 0-0. Beralih kepada second half pula, masih banyak lagi asakan yang dilakukan oleh Man United. Dan sehingga minit ke-59, akhirnya Victor Lindelof dapat jaringkan gol yang ketika itu merupakan daripada corner. Victor Lindelof dapat peluang untuk menjaringkan gol dan beliau terus merembat bola untuk meletakkan Man United berada di hadapan. Itu menjadikan satu-satunya gol untuk Man United. Dan attackers Man United memberikan satu gambaran yang mereka buat masa ini memang tidak mampu untuk menjaringkan gol. Dan ini melibatkan Rasmus Hojlund yang berada di dalam posisi free header, tapi beliau sia-siakan peluang tersebut. Juga kepada Garnacho yang banyak kali buat counter attack dan berada dalam posisi one on one dengan goalkeeper, boleh dikatakan ada 2-3 kali pun disia-siakan juga. Sekiranya benda ini berlarutan untuk perlawanan yang akan datang, kita kena faham yang Man United lepas ini tak ada lagi perlawanan yang boleh dikategorikan sebagai perlawanan mudah. Sebab Man United akan menentang Everton selepas mereka pulang daripada international break. Kemudian mereka akan bertandang ke Turki untuk menentang Galatasaray, menentang Newcastle. Selepas itu barulah mereka akan menerima kunjungan daripada skuad Chelsea untuk bermain di Old Trafford pada bulan 12 nanti. Sekiranya mereka tak meningkatkan lagi mutu finishing, ini pastinya akan memberi kesukaran untuk Man United. Sebab dengan cara menjaringkan gol je yang kita boleh menang. You all pun tahu, pasukan-pasukan yang menjaringkan gol boleh menang perlawanan, dan pasukan-pasukan yang tidak bolos boleh menang Liga. Dan Man United sekarang perlu berubah. Ini perlu berubah sekiranya mereka nak mengekalkan momentum mereka dekat dalam Liga dan juga dalam kejohanan-kejohanan lain. So, itu adalah key point pertama aku, iaitu berkenaan dengan performance striker di hadapan gol. Yang kedua adalah apakah yang kita boleh dapat daripada proses build up plan yang dibentangkan oleh Erik ten Hag untuk perlawanan menentang Luton kali ini. Kita nampak Erik ten Hag memang banyak menggunakan Harry Maguire di bahagian central defense, yang dia banyak melakukan hantaran-hantaran ke sebelah flank
Dan kebanyakan hantaran-hantaran tersebut memang sangat-sangat tepat. Dan sekiranya you all tengok kepada statistik yang dikeluarkan untuk Harry Maguire, beliau dalam perlawanan menentang Luton ni membuat 97 sentuhan, 78 daripada 86 passes completed dan 18 passes into final third. Jadi seorang defense yang buat hantaran sebanyak itu adalah sangat-sangat memberangsangkan. Dan tidak lupa juga, beliau juga dapat membuat 9 hantaran jarak jauh daripada 13 yang complete. Dan di posisi pertahanan pula, beliau buat 3 kali blocking dan juga 9 recoveries. Dan ini adalah satu statistik yang cukup-cukup penting untuk Harry Maguire, untuk dia kekalkan momentum yang dia ada daripada perlawanan-perlawanan sebelum ini ke arah perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dan seterusnya, apa yang berlaku di bahagian midfield. Kita nampak pada permulaannya Christian Eriksen digandingkan dengan Scott McTominay. Banyak peluang juga yang McTominay dapat, tapi peluang itu tidak di-convert untuk menjadikan gol. Dan Bruno Fernandes juga boleh dikatakan bagi aku adalah sangat-sangat penting untuk perlawanan kali ini, sebab dia banyak melakukan hantaran-hantaran tepat, banyak melakukan hantaran ke dalam kotak yang berbahaya, dan ada beberapa kali beliau membuat percubaan di luar kotak. Tapi itulah yang aku cakap seperti tadi, kesemua serangan yang dilakukan oleh skuad Man United ke arah gol tidak menjadi. Eriksen pula adalah amat-amat mengecewakan sebelum dia dikeluarkan akibat kecederaan dan digantikan dengan Mason Mount. Kehadiran Mason Mount memberikan dinamik yang berbeza. Okay, kalau you all nampak perbezaan dia ketika Eriksen main dan ketika Mason Mount main, memang sangat-sangat berbeza. Lebih banyak tenaga berbanding dengan Eriksen. Banyak bola yang dapat dia curi di bahagian midfield dan terus membuat counter attack. Dan ini adalah benda yang Erik ten Hag perlu ambil kira. Sebab sekiranya Mason Mount tidak diberi peluang selepas ini, aku tak tahu apa lagi yang Erik ten Hag nak cari dekat dalam Mason Mount. Kita ada seorang pemain yang boleh dikatakan masih muda, mempunyai banyak tenaga, dan kita perlu utilize pemain tersebut sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sekerap mungkin. So itu adalah antara key point untuk Man United menentang Luton kali ini. Sekarang kita nak buat rating untuk pemain-pemain Man United untuk perlawanan kali ini. Kepada you all yang nak menghantar you all punya rating, you all boleh pergi kepada website ini, iaitu theunitedstand.com, dan link dia aku akan letak di dalam description box, di mana korang boleh meletakkan rating untuk setiap pemain yang bermain untuk perlawanan kali ini. Rating untuk pemain yang pertama iaitu Andre Onana. Ada beberapa save yang dilakukan yang dapat menyelamatkan Man United daripada dibolosi oleh skuad Luton. Sangat-sangat tenang dekat atas padang kali ini. So aku akan bagi Andre Onana 6. Diogo Dalot, seorang pemain yang bagi aku sangat risau, masih lagi tidak diberikan rehat oleh Erik ten Hag. Mujur selepas ini kita ada international break selama 2 minggu, jadi Diogo Dalot dapatlah tarik nafas sikit sebelum dia akan diturunkan semula untuk menentang Everton. Alhamdulillah dia tak banyak buat kesilapan walaupun dia main 90 minit. So aku akan bagi Diogo Dalot 6. Victor Lindelof, satu-satunya penjaring gol, defensively solid, menyelamatkan Man United daripada kehilangan 3 mata penting. So dia adalah aku punya man of the match pada malam ini. Aku akan bagi Victor Lindelof 8. Harry Maguire, stats yang aku cerita dengan you all tadi menunjukkan Harry Maguire memberikan persembahan yang boleh diterima dan tidak mengecewakan. So Harry Maguire aku akan bagi maybe 7. Sergio Reguilon, sebelum dia dikeluarkan, ada banyak buat hantaran juga, ada banyak buat overlap, dan itu yang kita perlukan. So aku akan bagi Reguilon 6. Scott McTominay tidak memberikan banyak contribution walaupun berhadapan dengan Luton. So McTominay aku akan bagi dia 5. Christian Eriksen pun sama, tidak memberikan apa-apa efek, aku akan bagi 4. Bruno Fernandes, banyak percubaan yang dia sia-siakan. Free kick yang dia dapat dekat depan kotak pun ke laut dia hantar. Bruno Fernandes aku akan bagi dia 5. Garnacho sangat-sangat mengecewakan guys. Banyak kali cuba menggelecek pemain tapi tak lepas. Terlalu banyak touches sehingga dia terlepas peluang untuk menjadikan at least 2 gol untuk perlawanan kali ini. So Garnacho aku akan bagi 4. Marcus Rashford pun sama, tidak memberikan apa-apa impact sangat untuk perlawanan kali ini. Walaupun ada beberapa hantaran yang berbahaya yang dilakukan, which is adalah satu improvement yang penting untuk Marcus Rashford. Tapi dia juga gagal untuk menjadikan gol ketika dia ada peluang one on one dengan goalkeeper selepas dia mendapat bola daripada Anthony. So disebabkan itu aku akan bagi Marcus Rashford 5.
Rasmus Højlund pun sebelum dia dikeluarkan pada minit ke-70 akibat kecederaan hamstring, dia mensia-siakan beberapa peluang dekat depan gol, dan disebabkan itu aku akan bagi Rasmus Højlund 4. So Mason Mount pula, selepas dia masuk untuk menggantikan Eriksen, kita nampak Man United punya barisan midfield lebih dinamik, banyak larian-larian penting, banyak interception yang dilakukan dan hantaran-hantaran ke bahagian flankers yang sangat-sangat berbahaya yang dilakukan oleh Mason Mount. So disebabkan itu aku akan bagi Mason Mount 5. Anthony ada satu atau dua larian yang sangat berbahaya dilakukan selepas dia dimasukkan, tapi tidak memberi kesan kepada keputusan, dan disebabkan itu aku akan bagi Anthony 5. Dan Anthony Martial juga tidak memberikan apa-apa perubahan selepas dia menggantikan Rasmus Højlund. So aku akan bagi Anthony Martial 5. Rafael Varane selepas dia dimasukkan untuk menggantikan Sergio Reguilon supaya Man United dapat solidify bahagian defense, tidak banyak buat kesilapan seperti yang dilakukan pada perlawanan Copenhagen. So disebabkan itu aku akan bagi Rafael Varane 5. Dan kita pergi kepada Erik ten Hag. Dari segi substitution, beliau memasukkan Mason Mount untuk menggantikan Eriksen, memberikan kesan. So itu adalah satu key point yang cukup-cukup penting. Dari segi taktikal, tidak ada untuk mengatakan bahawa taktikal Erik ten Hag kali ini adalah sangat-sangat teruk, sebab apa yang Man United lakukan adalah mengikut plan yang sepatutnya, iaitu mengawal tempo keadaan dan menghantar seberapa banyak bola ke dalam kotak, dan itulah yang dilakukan oleh barisan pemain. Dengan itu aku akan berikan Erik ten Hag mungkin kalau aku baik hati aku akan bagi dia 6 lah. So itu sahaja aku punya rating. Apakah pendapat korang mengenai Man United menentang Luton? Walaupun menang 1-0, tapi kena ingat menang adalah menang. Alright, 3 points adalah 3 point, dan ia telah meluaskan lagi peluang Man United untuk mendapatkan jurang dengan skuad-skuad yang berada di top 5. So itu saja untuk kali ini, dan sekiranya korang suka dengan video kali ini, pastikan korang klik like, share dan subscribe ke channel Kita United. Aku akan jumpa korang dalam next video, and thank you for watching. Bye bye.